Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan sama teman-teman. Apa khabar Pak Chu? Pak Chu orang pertama hadir ya Pak Chu ya. Teman-teman, saudara Rosli Muhammad, saudara Mustafa Ilyas, saudara Hamzah Abdullah. Begitu juga saudara Muhammad Rafi, saudara Zamari LC, saudara Syah Ibrahim yang saban malam menemani saya, saudara Ismail Lebo, Sanet BP, saudara Roslimah, Yaumaun, Nazar K, Cikgu Din, apa khabar Cikgu, saudara Fazil Yub, saudara Izzuddin, saudara Azizi Muhammad, Shan Gopal, apa khabar Shan, salam dari Pulau Pinang katanya, saudara Azrul Jalil, saudara Yahya Mamat, Adi Husin, Adi Putra, selamat malam. Saudara Yusuf Awang, salam dari Tanah Merah katanya. Saudara Ahmad Manap, saudara Zulkifli, itu juga saudara Sengkang, setengah berapa saudara. Saudara Fuad, saudara Sudin, Madam K, Syaliah, Puan Syarifah Hapipah, saudara Puan Rubiah binti Osman, Waalaikumsalam. Rusni Kurungot, terima kasih hadir sahabat malam ya. Saudara Kamisan Dahlan, saudara Muhammad Hamid, Robidin juga hadir sahabat malam. Terima kasih Bi. Moga sihat walafiat, bahagia bersama pasangan. Wan Abdullah, Abu Nems, Muhammad Sobri, Azizi Mohsin, Azmi Nordin dari Bagan Datuk. Apa khabar orang Bagan Datuk? Yuk. Saudara Zahiruddin Ismail, Awang Yusof, siapa lagi tu? Gani Sani, Puan Hamidah Kamat. Salam perpaduan katanya. Abdul Aziz Abdul Rahman, J. Oswald Wow. Dari mana ni saudara? Saudara Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabar orang sekalian petani ku? Puan Norma Abdullah, saudara Abu Nems dari Taiping, saudara Abdullah Syari, saudara Bahari Ismail. Rakyat masih menunggu tindakan kerajaan terhadap penerima rasuah, penerima rasuah untuk dibawa ke muka pengadilan. Itu permintaan teman-teman kita. Nagasaki Melayu, Puan Siti Rohani Taib, saudara Abdul Aziz Abdul Rahman, saudara Zahiruddin Ismail, saudara Ismail Leba, Red Zuan, begitu juga saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Syah, Wan Syarudin, saudara Nur Maria, Puan Nur Maria, saudara Abdul Aziz Haji Hassan dari Langkawi. Apa khabar saudara? Moga sihat ya. Saudara Rus Tajuddin, saudara Muhammad Harmi, Abdul Aziz Haji Nassan dari Langkawi. InsyaAllah saudara Aziz, kalau ada rezeki rasa nak pergi ke Langkawi ni. 52023. Hani Abdullah, Abdul Wahab, Muhammad Yusof Ishak, terima kasih. Yang Mulia Daing Muhammad, jangan layan kutu-kutu yang bertanya saja kacau daun. Tak apalah saudara Daing. Saudara kain buruk, kain buruk tu bukan kain buruk saudara. Kain yang buruk berikan saya untuk menyapu si air mata katanya. Begitulah kadang saya. Saudara Tanjung Tulang, ni saudara sebab ni 4 tulang kering. Saudara 4 tulang kering, saudara Syahrul Atan, Abdul Aziz, saudara Mak Rozi, dan teman-teman yang tak sempat saya santun ni, saudara Kamarul Nogri, saudara Hazmi, saudara Wan Syarudin. Saya minta maaf ya saudara. Invite kain buruk tak mampu saya nak invite. Saya tak tahu nak invite ni saudara. Sebenarnya terus terang saya katakan, yang saya tahu saya tekan saja, go live, jalan. Kadang-kadang itu pun terganggu. Jadi bila gangguan tu saya jadi kelang kabut. Sebab itu saya minta teman-teman janganlah ganggu sangat saudara. Orang tua-tua hanya saya ni. Saudara Abdul Rahman, apa khabar? Hadir. Semoga semua sihat ya saudara Abdul Rahman, saudara Arifin Ahmad, Puan Hariza, Ina, Mat Sepana Jaya, Ngamno terus marah untuk rakyat Malaysia. Terima kasih Mat Sepana. Sam Syah, saudara Muhammad Dahlan, Sang Raja Rimba Bentara, nama sedapnya. Omar Baki, Pak Tam, apa khabar Pak Tam? Zizah Jin, itu juga Adiwana Sejati 126, Zazir Buhari, Lim Bun Chiang, apa khabar saudara Lim? Happy Chinese New Year. Kongsi Pak Choy. Tengku Aziz Atuk, selamat malam, terima kasih. Nur Aisyah, Pak Su, dari mana Pak Su? Suhaimi Ahmad, dan teman-teman yang tak sempat saya santun ni, saya mohon maaf saudara. Banyak yang sini kalau saya nak santunkan daripada 3 wall ini, mau sampai pukul 12 malam tak selesai. Yang penting sekarang ni saya harus memberi pencerahan saudara.
permulaan bicara saya, tentulah saya harus melaporkan kedudukan bagaimana kesihatan rakyat, warga kita, saudara. Hari ini hari Isnin, tanggal 23 bulan, masih lagi teman-teman kita yang ada cuti panjang sempena Tahun Baru Cina. Besok adalah hari terakhir dan lusa hari Rabu, kanak-kanak ataupun anak-anak kita akan mula persekolahan dan kita akan memulakan penghidupan seperti biasa balik. Mungkin malam besok ataupun petang besok jalan raya sibuk, saudara. Jadi kepada teman-teman yang memandu kereta tu, berhati-hati, musim hujan pula tu, saudara, jalan licin. Jadi hari Isnin 23 Januari ia merupakan hari yang ke-1041. Sudah 1041 hari negara kita ini dicengah oleh virus corona dan masih belum ada tanda-tanda usainya. Kerana dari laporan sahabat saya, Saudara Jamil Idris bersama dengan Rio dari Universiti Malaya yang melaporkan semalam nampak gayanya ada sedikit peningkatan. Kemarin dah susut dah lega sikit, iaitu 293 jangkitan, tapi semalam dia meningkat kepada 309 jangkitan. Tak banyak mana, tetapi peningkatan itu yang merisaukan kita, saudara. Jumlahnya menjadikan 5,34,830. Sejumlah 1,041 hari ini sudah 5,34,830 warga kita yang dicengah oleh virus corona. Angka kematian adalah 36,923. Tapi alhamdulillah, ini semalam masuk hari yang keempat, tiada laporan kematian. Mudah-mudahan kita dapat menjaga kesihatan kita, kebersihan diri kita, pastikan kita melakukan penjarakan sosial dan sebagainya. Dari laporan yang saya terima, menurut saudara Jamil Idris dan juga saudara Rio, terdapat 4 negeri ada peningkatan sedikit, iaitu Pulau Pinang. Cuma Pulau Pinang ni ngeri sikit. Pulau Pinang ada peningkatan yang begitu ketara sekali, saudara. Daripada 29 jangkitan, semalam jangkitan di Pulau Pinang adalah 89. Di Negeri Sembilan, peningkatannya jangkitan adalah 14 orang. Di Terengganu 6, sebab saya kata walaupun naik tapi sedikit. Dan Selangor 85 jangkitan. Dan getinya Pulau Pinang sudah mengambil tempat Selangor pula dah. Negeri Pulau Pinang 89, Selangor 85 jangkitan. Dan alhamdulillah seluruh negeri tiada jangkitan mengatasi angka 100, saudara. Sementara itu di Negeri Pahang tidak berubah, iaitu 2 jangkitan saja. Dan Perlis serta Labuan, alhamdulillah, Perlis dan Labuan kembali sifar, tiada jangkitan. Itu laporan yang saya dapat. Saya harap teman-teman yang masih lagi dalam musim percutian, saudara hamba Allah, rasuah sikit namanya sedekah. Sekejap lagi, saudara, sekejap lagi kita. Jangan awal-awal lagi kita duk balun, marah saya pula nanti, ya, saudara. Dalam keadaan ini, saya cuma mengharapkan agar kita menjaga kebersihan diri kita. Kalau kita keluar rumah lebih dari 3 jam, balik tu pastikan kita cuci tangan kita ataupun mandi sebelum kita menyantuni anak-anak. Sebab anak-anak itu lebih mudah jangkitannya, saudara. Oleh itu, kita jaga keluarga kita, jaga kebersihan diri kita. Bersamalah kita memutuskan jaringan COVID-19. Andainya ada majlis berbicara, majlis mempelai, orang kahwin dan sebagainya, kalau orang ramai, kita lakukan penjarakan sosial. Bila anda menaiki kenderaan awam, sama ada teksi ataupun Grab maupun bas, bas ekspres pun, saudara, juga ini kereta dan macam di Lembah Kelang ni, mereka menaiki LRT, MRT dan sebagainya, pastikan anda sentiasa memakai pelitup muka. Sebab bila ramai tu, kuman-kuman virus ini mudah merebak. Jadi dia selalunya, virus corona ini dia akan menyerang paru-paru. Bila kita sedut, kuman-kuman itu masuk ke paru-paru kita, itulah jangkitan virus corona ataupun COVID-19. Jadi saya haraplah, saudara, berusahalah kita untuk memutuskan jaringan ini. Walaupun semalam saya melaporkan 13,000 rakyat di negara China telah pun meninggal dunia dalam masa tempoh 1 hari saja. Hari ini tak ada pula laporan. Yang saya dapat semalam adalah laporan daripada Reuters. Saudara, banyak teman-teman bertanya bagaimana saya tiap-tiap hari boleh memberi pencerahan. Saya katakan bahawa sekarang saya ni bekas wartawan, bekas warga jurnalis, sentiasa saya membaca dan mengikuti perkembangan. Jadi apa yang baik saya kutip dan saya masukkan untuk memberi pencerahan. Mungkin saudara dah lihat, mungkin saudara dah membacanya. Jadi saya cuba memberi olahan dan sebagainya.
Itulah saudara laporan berhubung dengan COVID-19. Bagi e-commerce, kita masuk segmen e-commerce. Jangan lupa saudara, cuti-cuti juga berniaga tetap diteruskan, kerana carilah rezeki yang halal, dan rezeki yang terbaik adalah melalui perniagaan. Kerana 9/10 daripada perniagaan dan rezeki itu, kalau dari perniagaan itu yang terbaik, kata baginda Rasulullah SAW. Kalau anda mempunyai produk untuk diwawarkan, jangan malu, jangan segan, hubungi Al-Azhar 011-330-41241. Kalau anda berhubung Azhar, Azhar masih memasarkan ini bakur, ini dia punya setangi al-bakur, iaitu dia macam kemian, bila dibakar semerbak rumah kita wangi. Ingat saudara, rumah yang aromanya wangi adalah kecintaan para malaikat dan kebencian para syaitan. Azhar juga memasarkan minyak wangi, parfum daripada tanah Arab, yang dihasilkan daripada pati kayu gaharu. Sedap baunya saudara, bila pakai rasa badan kita segar bugar. Sebab tu saudara tanya saya macam mana saya boleh tiap-tiap hari segar, sebab saya memakai parfum wangi-wangian. Mungkin gamaknya saudara, wangi-wangian ini kebencian para syaitan, dia tak dapat lah gamaknya. Terima kasih saudara user. Assalamualaikum. Dari Bintulu hadir saudara. Tak ada nama. User 220427856685. User je namanya. Saudara. Delman, macam mana yang haram jadi halal? Sabar lagi saudara, sabar. Belum masuk segmen politik lagi saudara, sabar dulu. Sebab ini kita masih menyantuni e-commerce. Dalam e-commerce ini saudara juga boleh menghubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah, kalau anda hubungi beliau, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Sedap saudara, makan dengan roti boleh, makan dengan nasi boleh, makan dengan kanji ataupun porridge boleh. Tak ada masalah ya saudara Arifin. Bagi teman-teman di Lembah Kelang yang mahukan buah-buahan dihantar terus ke rumah anda, grade yang terbaik, yang manis, buahnya lebih murah daripada harga di pasar, hubungi Syauki di talian 012-357-5703. Murah rasanya saya, dan buah-buahan tersebut terus dihantar ke rumah anda. Akhir sekali adalah makanan kegemaran saya, popiah sira Lady Maria. Memang sedap, mengasyikkan. Harganya pun murah, rasanya pedas, rangup dan manis. Sila hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Saudara Samsul Tradeford katanya sabar, insyaAllah. Ya saudara, itulah seketika dalam segmen e-commerce. Saudara Rosli, saudara Patih, saudara Rider Jengget, Peshawar, saudara Matno, Anang Gresik, Joka Karim, saudara. Begitu juga dengan saudara Samsul Trade tengkorak kering. Aduhai saudara, macam-macam nama ada ni, seronok juga saya baca. Dan sekarang ni kita masuk segmen naluri kehidupan. Pencerahan saya ni saudara, saya selalu aturkan satu persatu. Jadi saya tidak masuk celah sana celah sini supaya tersusun. Baik laporan kedudukan COVID, kemudian kalau teman-teman nak berniaga, kita masuk e-commerce dalam 3-4 minit. Dan selepas itu kita mencari keredaan ilahi untuk dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Saya perlu mengingatkan saudara, saya bukan ustaz. Ini adalah kiriman teman-teman yang menghantar pada saya bila saya membacanya, baik untuk pencerahan bersama. Jadi saudara, bukan datang daripada saya sebab saya bukan da'i. Tak ada kelayakan. Tetapi saya ingin berkongsi apa yang saya perolehi daripada teman-teman yang menghantar pada saya lihat sesuai dan wajar untuk dijadikan panduan dalam kehidupan kita saudara. Saudara, antara persoalan hari ini ialah bagaimana merawat hati yang sakit sebelum ia menjadi parah. Ini persoalan, bagaimana mau merawat hati yang sakit sebelum ia menjadi parah. Seharusnya mula-mula kita perlu menyedari bahawa hati itu selalunya berbolak-balik sifatnya. Kerana baginda Rasulullah SAW menjelaskan, hati itu bolak-balik sifatnya bagaikan kuah yang sedang mendidih atau sedang menggelegak. Simpang siur dan turun naiknya begitu unik. Kadang-kadang ia sihat dan baik, bagaikan fitrah asalnya. Namun sesekali bertukar menjadi kelam. Ada kalanya kusam. Kadang-kadang lebih teruk lagi menjadi hitam. Ia bagaikan lakaran syaitan yang memantulkan kejahatan. Jadi bagaimanakah caranya untuk mengesan
sama ada hati kita itu sihat atau sakit. Kerana Syekh Ibnu Athaillah memberikan panduan menerusi kata-katanya, dia kata sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati ialah jika tidak berasa sedih kerana kita tertinggal suatu amalan kebaikan. Juga kata tidak menyesal jika berbuat sesuatu pelanggaran dosa. Kalau kita rasa kita tertinggal untuk melakukan solat, tak ada rasa sedih pun. Saudara, tidak melakukan perbuatan yang baik dan melakukan dosa pun tak ada kesalahan. Itu tandanya hati kita dah sakit. Malahan beliau menegaskan lagi bahawa kata-kata itu bersandarkan kepada sabda baginda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang merasa senang oleh amal kebaikannya dan merasa sedih atau menyesal atas perbuatan dosanya, maka dia adalah seorang mukmin yang baik. Kalau badan kita sakit, selalu saudara, kita tak bersedia untuk makan, sekalipun dihidangkan dengan makanan yang enak-enak. Artinya mungkin kita makan dengan hidung yang tersumbat, ataupun lidah kita yang rasa pahit, tak ada rasa, deria ceria kita dah hilang, deria pandang hilang, bau dan rasanya telah tercabut daripada pemikiran kita, saudara. Deria dalam ini, itulah umpamanya kalau kita sakit. Dan hati yang sakit juga menolak segala makanan rohani yang enak dan lazat, seperti solat, zikrullah, membaca Al-Quran dan yang lain-lain. Apabila solat tidak lagi terasa lazat, bukan artinya solat itu yang tidak lazat saya, tetapi kerana hati kita yang sakit. Wallahu a'lam bishawab. Itu penerangan saya. Jadi suburkan hati kita, sentiasa memikirkan yang terbaik dan menghindari larangan Allah SWT. Jangan saling mencaci, jangan kita memandang hina pada orang, saudara. Baik. Saya juga menerima kiriman mutiara kata daripada sahabat saya, Datuk Syed Ali. Beliau adalah mantan Ketua UMNO bahagian Ceras. Kata Datuk Syed Ali, abaikan orang yang bercakap serta mengumpat kita di belakang. Jadi di belakang kita tak tahu, tapi orang mengumpat dan mengata. Kita cuma tahu bila orang menyampaikan. Kerana sememangnya di situlah tempat mereka. Kerana mereka sentiasa berada di belakang kita, bukan di hadapan. Kerana mereka akan sentiasa berada di belakang anda dan menjadikan anda lebih hebat serta terkenal. Kalau orang kata kita, mana kita penting, saudara. Itu pandangan mutiara kata daripada Datuk Syed Ali. Artinya, saudara, kalau orang mencerca kita, mengata kita di belakang, mengumpat, mengeji, jangan risau. Kita adalah orang penting. Kalau tidak, orang buat tak tahu. Sebagai contoh, saya bukan untuk menghina, saudara. Saya tidak mau menghina, tetapi seperti pemusafiran, orang yang gelandangan. Siapa nak ambil kisah? Dia duduk dekat tepi jalan tu, tidur dekat kaki lima, orang tak ambil kisah pun. Kadang-kadang lalu lalang orang, cuma yang ada adalah mereka yang bersimpati, yang ingin menghulur dema. Bukan bagi dema 3-4 ringgit, tidak saya, RM5, RM1, RM2, itu saja nilai mereka. Jadi orang tak penting begitu. Kalau kita orang penting, kita ni disantuni, sama ada buruk ataupun baik. Kalau orang mengata kita baiklah, saudara. Biarlah kan mereka mengata kita, mereka di belakang kita. Dan saya akan tetap sentiasa mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita khawatir seandainya pimpinan membelanjakan wang negara tanpa had, maka negara akan muflis. Ini keadaan ingatan saya. Alhamdulillah, bagaimanapun saya mendengar ucapan tadi yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau pergi ke Pulau Pinang, balik ke kampung halaman. Malam ini beliau mengadakan kunduri kesyukuran di Ceruk Tok Kun, rumahnya. Walaupun beliau menjadi ahli parlimen kawasan Tambun, tapi tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula tempat permainan. Jadi warga-warga di Ceruk Tok Kun, di Pematang Pauh, bersyukurlah kerana kawasan anda melahirkan seorang Perdana Menteri lagi. Ya, saudara, maksud saya bukan lagi itu ada dulu pernah ada Perdana Menteri, tidak. Maka daripada lahir daripada Ceruk Tok Kun, daripada Pematang Pauh, hadirnya seorang Perdana Menteri. Syukurlah. Baik atau buruk soal lain. Macam dululah apabila di kawasan Kubang Pasu, Perdana Menterinya Datuk Mahathir, saudara. Begitu juga daripada Pekan, lahirnya Perdana Menteri. Pekan 2 orang, iaitu almarhum Tun Razak dan juga Datuk Seri Najib. Saudara. Jadi itulah keadaannya. Begitu juga di Bera. Tempat kelahiran Datuk Ismail Sabri, juga jadi Perdana Menteri. Apa ada masalah, saudara? Hari ini, saudara, adalah hari yang ke-49.
tinggal lagi 51 hari. Dah setengah dah ni. Sebenarnya kalau mengikut daripada kalender ataupun jeda waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim agak sumpah, dah lebih daripada 50 hari. Tetapi saya membuat kiraan berdasarkan kepada pembentukan kerajaan, pembentukan kabinet kerajaan perpaduan sudah pun masuk hari yang ke-49, di mana keseluruhan ahli kabinet dan barisan menteri-menteri yang ada itu bermatlamatkan untuk menangani derita rakyat. Jadi kita buat countdown. Sebab itu sahabat malam kadang-kadang saya menegur. Apa salahnya saudara? Sebab tidak ada siapa pun bersifat maksum. Dan jangan lupa juga saudara, tinggal 58 hari kita sedang menanti lembayan Ramadan. Waktu semakin dekat dan kita berdoa pada Allah SWT sebab semalam sudah pun sampai 1 Rejab. Itu bulan yang mulia. Selalunya malam Rejab tu, malam tadi ke semalam. Dan bulan Rejab ini sesuai untuk kita berdoa, memohon pada Allah SWT. Sentiasa kita berusaha untuk mendekatkan diri dengannya. Dan kita berdoalah agar kita berkesempatan untuk disapa oleh lembayan Ramadan, saudara. Bicara kita malam ini, tajuknya amat mudah. Segalanya masih belum reda lagi. Apa yang saya maksudkan, apa yang belum reda lagi? Apakah hujan? Hujan pun belum reda juga, saudara. Banyak, saudara. Tapi bagaimanapun, elok kita pantun kiriman Pak Nazil daripada Perlis. Hari-hari bila mengirim pantun untuk perkongsian kita bersama. Saya suka pantun Pak Nazil ini. Banyak sindiran, banyak teguran dan banyak tauladan yang cuba diungkapkan olehnya melalui pantun. Kita warga bangsa Melayu kaya dengan sindiran melalui pantun, melalui senda loka dan sebagainya. Kata Pak Nazil, bubur caca si kuih cara, makan di bandar, di kedai Kak Ina. Sedapnya mencerca, mulut bicara, tak sedar diri yang hina. Jadi Pak Nazil mengatakan, kalau kita selalu mencerca orang, kita lupa bahawa diri kita tu yang hina, saudara. Tambahnya, beli lokan di seberang takir, sama pria, 3 biji. Beri makan kepada fakir, amalan mulia Allah memuji. Itu dia sifat yang baik. Kalau jumpa fakir miskin, kita beri mereka makanan, membantu mereka kalau ada wang lebihan. Saudara, itu barulah sedekah, sifat yang mulia. Baik, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan yang lain, saya mesti mengingatkan anda bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan ataupun tulisan-tulisan anda di dalam buku muka ini, saya. Bagi saya tidak mampu untuk memantau kesemua tulisan maupun suntingan anda. Tangan yang mencincang, barulah yang memikul. Hari ini saya nampak ada lebih kurang 7 suntingan mereka lakukan. Macam-macam cerita. Ada yang okey, ada yang tak okey, ada yang lari dengan maksud, terpulanglah. Saya tidak menahan untuk mereka membuat suntingan dan sebagainya. Bagi saya ini adalah pencerahan politik bermatlamatkan untuk memberi informasi. Tak lebih daripada itu, saudara. Saya ingin matlamat pencerahan saya ini adalah memberi informasi di mana pencerahan politik, kalau saya memberi pandangan ataupun komen-komen, hendaklah kita berprinsip kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Jangan-jangan kita rasa tak bersetuju, kita nak melenting sendirian, setengah tu main tumbuk dinding, tak usah. Rasa tak bersetuju, abaikan. Rasa bersetuju, ikuti. Kalau anda mau melayan atau mengantar keinginan pada saya, gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Begitu juga dalam halaman saya. Saudara Mak Nawi Hassan, boleh tak ulas sikit kena bersumpah untuk ambil derma? Sama sikit lagi saudara. Dalam keadaan begini, saya mengingatkan teman-teman, kalau anda berbincang atau berbicara sama-sama dalam halaman saya ini, gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis. Kerana kita adalah warga cinta damai. Kita warga bangsa yang sentiasa harmonis sifatnya. Ingat, saudara, bahasa menunjukkan bangsa. Terima kasih saudara Mak Nawawi, saudara TLBN Bro, Taliban kot. Wabi Zali, apa khabar Wabi Zali? Cik Nizam, Zaini Rafidah, Benom Agro Peja. Dia kata DAP ikhlas dan jujur. Itu pun kita tak tahu, saudara. Saya cuma boleh memberi pencerahan saja.
Tak lebih daripada tu Cik Nizam. Jadi dia kata lagi 50 hari lah walaupun merapu. Tak tahulah saya. Cuma saya ingin mengingatkan anda, selepas saya memberi peringatan tentang apa kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, bahawa Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, telah pun meningkatkan amaran bahawa hujan berterusan yang dijangka berlaku sehingga hari Rabu. Jadi artinya hujan ini akan berterusan sehingga hari Rabu di beberapa kawasan terutama di Sabah dan sudah pun boleh mencapai ke tahap bahaya. Dalam kenyataan yang dikeluarkan pukul jam 2 petang tadi, Met Malaysia memaklumkan amaran hujan berterusan tahap bahaya dengan hujan sangat lebat dijangka berlaku di Sabah melibatkan kawasan Telupit, Kinabatangan, Beluran, Sandakan, Pitas dan Kudat. Ini kawasannya yang boleh mencapai tahap bahaya dan boleh mengakibatkan banjir. Met Malaysia turut mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap buruk di kawasan Tambunan, Pantai Barat, Lahad Datu dan Kota Marudu, serta amaran hujan berterusan tahap waspada di Tongot bagi negeri Sabah, saudara. Selain itu, Met Malaysia memaklumkan hujan lebat berterusan itu amaran tahap buruk dijangka berlaku di Sarawak, melibatkan Kuching, Serian, Samarahan, Betung, Sariki, Meradung, Mukah dan Bintulu, serta di Johor. Johor ni ada, iaitu di Mersing dan Kota Tinggi. Akan berlaku hujan berterusan sehingga hari Rabu. Ini ramalan Jabatan Kaji Cuaca saya. Hujan berterusan, amaran tahap waspada juga dijangka berlarutan sehingga hari Rabu di beberapa kawasan di Pahang, iaitu di Kuantan, Pekan dan Rompit. Bagi Johor, iaitu di Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai dan Johor Bahru. Serta Sarawak, iaitu di Seri Aman, di Pakan, Julau, Sibu, Tatau, Sebauh, Subis, Beluru, Miri dan Marudi. Saudara, jadi terdahulu semalam Met Malaysia menerusi kenyataan awalnya. Pagi tadi katanya mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada bagi beberapa kawasan di Sabah, Terengganu, Pahang, Johor dan Sarawak. Teman-teman yang tinggal di kawasan yang sebutkan tadi berhati-hati, saudara. Kerana Met Malaysia mengeluarkan amaran ini menerusi berita daripada Bernama, saudara. Jadi bagi saya sahih lah berita tersebut. Bernama ini adalah agensi kerajaan. Baik, saudara, saya juga menerima berita sedih melalui laman Don Carlos. Sedih saya melihat rupanya semalam di Keluang bahawa 6 orang maut, manakala 6 lagi cedera parah dalam kemalangan melibatkan kereta Perodua Myvi dan Honda Stream di kilometer 71 Jalan Batu Pahat Mersing, berhampiran dengan Keluang, saudara. Menurut Ketua Polis Daerah Keluang, Assistant Commissioner Bahrin Maknoh, hasil siasatan awal mendapati kereta Perodua Myvi yang dinaiki 8 individu yang dipandu oleh Muhammad Syarizan Syafandi, 24 tahun, datang dari arah Keluang menuju ke Kahang, dipercayai hilang kawalan lalu memasuki laluan yang bertentangan. Berpunca dari kejadian itu, kereta Honda Stream yang dipandu oleh Zulkifli Zakaria yang datang dari arah Kahang tidak sempat mengelak dan terus melanggar bahagian kiri kereta Perodua Myvi berkenaan. Akibat pelanggaran itu, kereta Perodua Myvi terbalik lalu jatuh ke kawasan lapang menyebabkan 5 orang maut di lokasi kejadian. 5 mangsa yang meninggal dunia di lokasi kejadian ialah Muhammad Syarizan Syafandi, 24 tahun, Nur Analisha Rania Muhammad Arifin, 6 tahun, Muhammad Adil Abdul Qadir, 22 tahun, Masrina Kahda, 20 tahun, dan Muhammad Zafran Noramin, 15 tahun. Seorang lagi mangsa iaitu Siti Nurzanah Kahda, 25 tahun, dilaporkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Besar Hajah Kalsum HBKA di Keluang. Kes disiasat di bawah Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, menurut penolong kanan penguasa bomba Keluang, Saudara Muhammad Fauzi Maknoh, pihaknya menerima panggilan kecemasan sekitar jam 4.40 petang semalam dan seramai 9 anggota bersama sebuah jentera FRT dan sebuah kenderaan EMRS diketuai pegawai bomba kanan Muhammad Samsul Amri Muhammad Sahab dikejarkan ke lokasi. Sebaik tiba di lokasi, dapati semua mangsa sudah pun dikeluarkan oleh orang ramai kecuali seorang yang masih berada dalam kereta Honda Stream. Kita
turut berduka cita atas kejadian ini. Sebab itu saya mengingatkan teman-teman, bila membawa kereta, memandu, ingatlah, kalau anda membawa keluarga sendiri, ramai orang yang masih menyayangi anda dan mereka tidak mampu merasa kehilangan anda. Tapi kalau takdir sudah sampai, tak boleh nak kata apalah. Bagaimanapun kita harus berhati-hati di jalan raya. Jangan ikut hati, jangan terlibat, nak tunjuk hebat, bawa kereta laju-laju. Apa salahnya saudara, bawalah memandu mengikut arahan yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pengangkutan. Sekarang ini kenderaan yang dipacu tidak boleh melebihi, sudah boleh kurangkan. Kalau selama ini boleh bawa 100 km sejam, dah turun pada 90 km sejam. Matlamatnya tidak lain, bukan nak menyusahkan rakyat, tetapi untuk memastikan keselamatan warga kita di jalan raya. Jangan jadikan jalan raya itu adalah kubur kematian kita ataupun keluarga. Ingat saudara, kalau anda pulang dari kampung, mau datang pulang ke Kuala Lumpur, ada keluarga yang cinta dan kasih sayang anda, yang menanti kepulangan anda masa akan datang. Jangan biarkan mereka menangisi ketiadaan anda. Pastikan membawa kereta berhati-hati, saudara. Dan saya juga mendapat laporan, rupanya semalam seramai 44 penumpang. Mereka berhadapan dengan detik cemas apabila bas persiaran dinaiki mereka mengalami kebakaran di Plaza Tol Universiti Pertanian Malaysia dekat Serdang. Jadi menurut penolong pengarah operasi Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPM Selangor, Saudara Hafizah Muhammad Noor, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 6.19 pagi. Jadi artinya, kalau kita naik kenderaan awam macam bas ekspres dan sebagainya, juga berhati-hati. Kalau dah berhenti tu, tengok nampak aja ada asap dan lebihnya, bergesalah kita keluar daripada bas. Kerana sebuah bas persiaran itu dari Johor menghala ke Kuala Lumpur mengalami kebakaran 100%. Kita sedih juga saudara, kalau dah terbakar begitu, habislah barang-barang, pakaian yang dibawa juga tentulah hangus. Bagaimanapun seramai 44 penumpang dan pemandu terbabit berjaya menyelamatkan diri. Kebakaran turut menyebabkan bumbung pondok tol terbakar 10%. Artinya mungkin gamaknya dia sampai dekat tol tu, bas tu terbakar. Sebab puncanya wallahu a'lam bisawab, kerana pihak bomba masih dalam siasatan. Jadi saya ingin mengingatkan anda berhati-hati bila berada dalam kenderaan. Saudara, sebagaimana yang kita katakan hari ini saudara, dah 49 hari kerajaan perpaduan diwujudkan untuk menangani derita rakyat. Bagaimanapun saya menerima banyak persoalan daripada teman-teman yang mempersoalkan. Pertama, kenapakah harga bahan makanan seperti sayur-sayuran dan macam-macam lah, kalau dari ladang, dia kata, cuma tak sampai pun setengah daripada harga yang dipasarkan, dijual di pasar raya. Contoh, dia kata macam sawi lah katanya. Harga jualan daripada ladang RM4. Tetapi bila dijual di pasar, ia naik sampai ke peringkat RM9. Artinya sekarang ni peniaga mengambil keuntungan yang tinggi. Sebab itu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna perlu memikirkan bagaimana usaha untuk mengekang. Kita faham dalam keadaan sekarang ini tentulah kos pengangkutan juga meningkat, kos pekerja juga meningkat, tetapi takkanlah sampai lebih daripada 100%. Kalau RM4 dijual dengan harga RM9, itu bagi saya kalau ikut-ikutkan dah riba dah tu, dah tinggi sangat. Saudara, saya macam semalam saya pergi juga pergi ke pasar-pasar untuk meninjau. Saya pergi ke beberapa supermarket yang berhampiran dengan rumah saya. Saya pergi ke pasar-pasar dan saya melihat harga barang makanan masih belum turun. Terus terang saya katakan, harganya masih lagi menyesakkan nafas. Dan saya melihat ini masih lagi menghimpit kehidupan rakyat. Nampaknya harga barang mentah yang turun cuma sayur sajalah. Tapi perubahan-perubahan yang lain tidak ada. Ikan, daging, tak ada. Malahan harga sardin, minyak masak, susu tak turun-turun. Jadi apakah Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan yang menjaga hak ehwal kepenggunaan ini hanya menentukan tentang harga sayur? Isu yang dibangkitkan sekarang ni, apakah mereka mengalihkan hanya kepada telur dan ayam saja? Bagaimana dengan harga sardin, harga beras dan sebagainya, harga minyak? Kita nampaklah ada penurunan, bukan tidak ada penurunan, bukan tak ada kadar turun, tapi kadang-kadang kadar itu tidak mampu mengimbangi dengan harga yang terdahulu. Dulu mungkin untuk satu botol minyak yang 5 kg itu dalam RM16. Tapi kalau dapat diturunkan sekadar RM23.
berusahalah untuk menangani masalah ini. Dan akhirnya dalam keadaan begini, orang akan menyalahkan pimpinan negara. Saya ingin menyatakan hari ini Yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia mengadakan majlis kesyukuran dengan terlantiknya beliau sebagai Perdana Menteri. Tapi kena ingat, tugas dan tanggungjawab paling berat berada di hadapannya. Saya bercakap berkali-kali, beliau tidak mempunyai tongkat sakti maupun lampu ajaib untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat sekian lama. Bukan hanya sekadar cukup hanya bagi bantuan keluarga rahmah lah, bantuan rahmah dan sebagainya, tidak mencukupi. Keadaan sekarang ni rakyat semakin tertekan, harga barang mahal. Dan saya agak menghairankan di saat orang bersungut, tiba-tiba Menteri Ekonomi Saudara Fizi katanya ada formula. Mana formula anda apabila anda menyatakan bahawa kalau harga barang mahal di kedai ataupun barang makanan mahal, boikot kedai itu bukan penyelesaian. Mengajak rakyat memboikot kedai makan itu bukan penyelesaian. Penyelesaiannya macam mana kedai-kedai sebut boleh menaikkan harga makanan sebegitu tinggi. Itu persoalannya. Kalau harga ikan kembung 1 kilo dapat diturunkan macam harga RM9 atau RM10 sekilo, tentulah dia cuma jual lebih kurang RM12 seekor. Tetapi sekarang ini nasi kandar saja, saudara. Ada teman saya hantar kiriman kat saya, telefon saya, dia kata 3 orang makan. Dia makan nasi kandar. Pagi tadi dia telefon saya. Dia kata, macam mana Datuk? Dia kata, saya 3 orang makan nasi kandar. Habis tu, nasi kandar ikan, ada nasi kandar ayam, nasi kandar daging. Itu saja. Bukan mewah sangat. 100 lebih, RM120 katanya. Saya geleng kepala. Kalau 3 orang, kalau RM100 lebih, artinya satu orang tu RM35 lah. Artinya kedai itu menjual barang makanan yang mahal. Bagaimanakah caranya untuk diawasi? Apakah undang-undang pencatutan itu tidak terlaksana? Saya haraplah selepas musim perayaan Tahun Baru Cina ini ataupun musim sekarang ni, kaki tangan di jabatan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri harus menyiasat pada semua laporan dan mesti ada satu standard. Ini tidak, saudara. Kedai nasi kandar Yasin harga lain, kedai nasi kandar Ibrahim Shah saya nampak murah pula RM6 saja. Kedai nasi kandar kari kepala ikan lain harganya, kedai nasi kandar Hamidiah lain harganya, kedai nasi kandar Supaidah lain harganya. Gerai pun harganya mahal, saudara. Nasi goreng, saya lihat juga, saya pergi ke kedai nasi goreng yang menjual sate kajang. Harganya RM6.50. Cuma saya hairanlah bagaimana boleh begitu. Begitu juga harga nasi ayam. Kalau dekat dengan bampiran rumah saya masih lagi RM6 kedai nasi ayam warisan. Tapi kedai lain menjual sampai RM9, ada RM11. Jadi harga ini tidak terkawal. Seharusnya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri harus mengawal harga supaya pengguna tidak terus tertekan. Ada pengguna yang mau berbelanja makan di kedai sajalah. Sebab kalau nak masak pun mahal, harga bahan-bahan mentah mahal. Usahakanlah. Saudara Dajidu, Menteri Rafsi itu yang kena turun dan jadi menteri. Nampak? Saya tak tahulah, saudara. Ini saya beri mereka sampai 100 hari. Carilah formula. Itu keadaannya, saudara. Dalam waktu yang sama, saya bersama-sama dengan Yang Muhammad Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, yang mengeluarkan kenyataan hari ini. Ada juga saya tengok kawan-kawan supaya minta boikot lah produk-produk yang datang daripada Sweden. Katanya bahawa Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi hari ini mengeluarkan kenyataan mengutuk tindakan ahli politik Sweden Rasmus Paludan yang melakukan pembakaran kitab suci Al-Quran di hadapan kedutaan Turki kemarin. Ini suasana ini sepatutnya dalam batahan ini saya haraplah agar duta Sweden di Malaysia ini dapat menyampaikan kepada pemimpin negara mereka. Orang begini macam tindakan Paludan ini disifatkan bukan sekadar menghiris hati dan perasaan orang Islam, malahan ia mengundang amarah umat Islam di seluruh dunia. Ia juga turut mencerminkan gelagat tidak menghormati warga Islam dari seluruh negara, seluruh dunia sahaja. Jadi sehubungan itu, menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, beliau mahukan tindakan tersebut
UMNO juga menuntut agar kerajaan Sweden mengambil tindakan terhadap Paludan yang disifatkan dia berselindung di sebalik kebebasan bersuara, namun ia telah pun mencetuskan api kebencian manusiawi. Ini perlu ditangani. Syabas Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO. Ini kenyataan resmi UMNO yang marah sangat apabila melihat kesucian Al-Quran itu dibakar di hadapan orang. Saya memanglah kawan-kawan kata boykotlah produk dari Sweden dan sebagainya. Bagi saya tak tahulah. Kita terpulanglah pada kerajaan memikirkan cara bagaimana. Secara Yusis Mai dia kata kadam DAP bersuara. Siapa pula ni? Siapa pula kadam DAP ni? Ya, secara Amy Buntat dia kata penghinaan kepada umat Islam seluruh dunia. Benar. Kita harus bangun menentang segala kebejatan yang dilakukan oleh mereka yang menghina Islam. Dan ini tidak mencerminkan bahawa dunia ini semakin tenang dan aman. Kalau begitu keadaannya, sahabat tahun ada saja penghinaan dilakukan terhadap umat Islam. Sebab itu kita harus bersatu padu. Walaupun kadang-kadang kita ada berbeza dalam politik, tapi dalam soal agama, jangan sesekali kita biarkan diri kita terperangkap dengan permasalahan-permasalahan itu yang hanya dilihat boleh merosakkan keadaan keyakinan kita ataupun membuat menghina agama suci kita saudara. Cuma saya melihat ada satu persoalan yang ini ditimbulkan oleh media The Coverage. Agak memeranjatkan saya. Berani dia keluar tu. Sebab dia kata siapa harus bertanggungjawab apabila 10 bilion pembaziran. Bukan 10 bilion vaksin saja, tapi 10 bilion ringgit wang negara dibazirkan melalui pembelian dos vaksin. Menurut dakwaan portal The Coverage melalui artikelnya bertajuk Khairi dan Mahyudin menjadi sangat kaya dari pembelian terlebih 6 juta dos vaksin secara sengaja. Wah, saya kata ini tuduhan ni. Saya cuba melakukan terjemahan saudara. Sebab ditulis dalam bahasa Inggeris. Dia kata Khairi Jamaluddin Abu Bakar bekas Menteri Sains Teknologi Inovasi secara terbuka mengumumkan pada Februari 2021 lalu bahawa kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin akan memastikan tiada satu dos vaksin COVID-19 dibazirkan. Sebaik saja program imunisasi kebangsaan bermula pada penghujung bulan itu, tahun 2021. Vaksin itu sangat berharga sehingga orang ramai berebut-rebut untuk mendapatkan suntikan. Jadi, disebabkan kekurangan vaksin ketika itu, Khairi berkata orang ramai tidak boleh memilih jenama vaksin kerana ia akan membawa kepada kekeliruan, berat sebelah, diskriminasi dan masalah logistik. Jadi, waktu itu terdapat khabar angin. Katakan bahawa etnik Cina diberi vaksin buatan Cina yang lebih rendah, manakala etnik orang Melayu telah divaksinkan dengan jenama Pfizer. Itu tulisan media coverage sebut. Ya, saudara. Jadi dia kata bagaimanapun orang tak pedulilah. Jadi menurut Khairi dia kata dia tidak mahu kerajaan ataupun kementeriannya tidak mahu menyimpan vaksin tersebut untuk tempoh lebih lama daripada yang diperlukan dari kemudahan penyimpanan ke pusat vaksinasi. Kerajaan mewujudkan sistem logistik yang menempati masa kepada permintaan dan bekalan. Memang dulu pun saya dah bercakap, vaksin ini mesti disimpan di satu tempat yang udaranya di bawah 70 Celsius, lebih rendah daripada peti ais. Ya, selain daripada itu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham pula berkata mereka yang gagal menghadiri suntikan vaksin tanpa alasan yang kukuh boleh dikenakan tindakan. Setahun kemudian, apabila lebih ramai rakyat Malaysia telah diberikan vaksin sepenuhnya, kadar vaksinasi semakin perlahan dan ini membawa kepada kebimbangan orang ramai tentang pembaziran vaksin kerana setengahnya mungkin akan tamat tempoh tidak lama lagi. Bagaimanapun, menurut Dr. Nur Hisham, beliau memberi jaminan kepada orang ramai bahawa vaksin COVID-19 tidak akan dibazirkan. Tetapi bermula Februari 2022, Malaysia melancarkan vaksinasi COVID untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun. Sehingga Oktober 2022, lebih 72 juta dos vaksin COVID telah diberikan kepada 28.1 juta orang yang menerima sekurang-kurangnya satu dos. 27.5 juta menerima dua dos dan 16.2 juta menerima suntikan penggalak. Hanya 2% saja daripada populasi 640,000 orang telah menerima dos keempat mereka. Dan sejumlah 61.2
menerima jenama Pfizer, manakala 29.8% mengambil Sinovac dan 79% diberi vaksin AstraZeneca. Jadi, yang menjadi persoalan sekarang ni, apabila Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang baru mengambil alih teraju kerajaan mendedahkan pada 4 Januari 2023 bahawa terdapat sejumlah 6 juta dos vaksin COVID-19 masih berbaki dalam stok dan telah tamat tempoh. Jadi akibatnya kononnya kerana tiada sambutan vaksinasi dan sebagainya. Kalau 6 juta dos vaksin itu, berapa nilainya? Itu keadaan yang dipersoalkan oleh media sosial, the coverage. Jadi saya mengharapkan, dan kita warga mengharapkan, agar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah segeralah menyiasat persoalan ini. Apakah ada berlaku kepincangan? Kerana wang rakyat digunakan untuk kepentingan rakyat, tapi kalau ada penyelewengan, maka perlulah disiasat. Itu saja. Saya cuma menyatakan apa yang saya baca. Sebab itu teman-teman bertanya, mana saya dapat bahan ni? Saya kata saya harus membaca. Saya pagi membaca apa yang berlaku, apa yang tersiar, petang, dan sebelum saya buat siaran ini juga saya cuba cari lagi bahan-bahan terkini untuk saya saji pada anda. Bukan mudah. Sebab itu kalau orang tuduh saya macam-macam, mengatakan saya ni ini pendedak daripada Presiden UMNO Zahid ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya nak nyatakan bahawa saya adalah orang yang berfikiran bebas. Bagi saya, apa saja kebejatan yang menyangkuti soal rakyat akan saya tentang habis-habisan. Sebab itu sebenarnya, saudara, ini bukan nak membodik, saudara. Saya melihat bagaimana Ketua Pergerakan Pemuda PAS, saudara ini Ahmad Fadil, tiba-tiba dia terasa, dia marah, cuma nak menyanggah. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi menyatakan, kalau boleh, janganlah pimpinan PAS itu memutarbelit-kan soal-soal yang berikutan dengan akidah. Apabila terdapat laporan mengatakan Tan Sri Hadi menyebut pemberian masa pilihan raya itu dianggap sedekah, bukannya rasuah. Persoalan ini menjadi tular di media sosial. Jadi Datuk Seri Zahid mengambil inisiatif minta supaya jadi janganlah berhentilah dan mengulang kenyataan-kenyataan yang boleh memesumkan akidah orang. Kerana dah jadi menjelaskan bahawa mengikut undang-undang pilihan raya sedia ada katanya calon atau wakil tidak boleh memberi wang atas apa alasan pun kepada orang ramai ketika kempen, tapi boleh bersedekah. Jadi mengikut undang-undang pilihan raya, calon dan wakil-wakil calon tidak boleh diberi, tapi orang awam mau beri sedekah, terpulanglah, itu katanya. Jadi beliau menjawab kerana tentang tindakan UMNO Terengganu yang memfailkan petisyen mencabar kemenangan PAS. Tadi pun saya dengar juga ada seorang tu dia memanglah dia selalu mempertahankan kerajaan atau mempertahankan pimpinan dalam Perikatan Nasional. Dia bersuara macam-macam lah, dia menuduh. Kita bukan mengatakan bahawa kemenangan mereka itu semata-mata kerana wang, tidak. Tapi adanya berlaku kecurangan. Saya dah bagi tahu bahawa kekalahan UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya dahulu, selain daripada Parti Pembangkang yang dilihat mempunyai dana politik yang cukup besar, ini yang menimbulkan persoalan datang dari mana wang itu. Dan yang kali keduanya pula adalah tentang sikap perangai pimpinan daripada UMNO yang orang kata tak mengenang budi. Bila mereka tak terpilih sebagai calon, mereka melakukan sabotaj. Itu yang saya katakan, bukan hanya satu, tapi dicari konon-kononnya kita serang sebabkan oleh soal wang. Bukan itu saja, saudara. Banyak isu lain. Dan sebenarnya Datuk Seri Zahid mengkritikkan dia mengkritik Haji Hadi yang mempertahankan tindakan pengagihan wang oleh segelintir individu kepada pengundi ketika pilihan raya umum itu dengan mendakwa ia adalah sedekah. Dia kata Zahid, kalau dianggap sedekah, itu kalau mereka. Tapi bagaimana kalau yang melakukan tindakan tersebut daripada UMNO? Itu dikatakan rasuah. Jadi Ketua Pemuda PAS pun melenting, menjawab macam-macam. Saya kata, kenapalah menegakkan benang masah? Saudara, ini isu besar, saudara, isu akidah. Sebab itu, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sewaktu di Pulau Pinang tadi, dia memberi respon. Katanya, pihak yang menggunakan istilah seperti sedekah dan komisen hanyalah untuk melunakkan rasuah. Itu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab pula. Fahaman yang melunakkan rasuah dengan istilah seperti sedekah dan komisen boleh menjejaskan negara dan masyarakat.
Dulu komisen, okey katanya. Rasuah tak okey. Sekarang ada pula sedekah. Apakah ini okey? Kata Ustaz Anwar Ibrahim. Ini fahaman yang boleh merugikan negara dan masyarakat. Itu kenyataan Ustaz Anwar Ibrahim sewaktu menghadiri majlis rumah terbuka di Ketua Menteri Pulau Pinang. Beliau menjelaskan sedekah yang dialu-alukan adalah pemberian yang diredai oleh Allah SWT untuk kepentingan dan faedah masyarakat. Sedekah untuk amal jariah okey. Tapi sedekah untuk dapat undi pilihan raya, itu yang dikatakan rasuah. Setiausaha Agung Perikatan Nasional pula, Hamzah Zainuddin, semalam, sebagaimana saya katakan. Dia bila mengulas kritikan tersebut, dia berkata, pemberian bergantung pada niat. Itu, siapa nak tahulah niat pula, saudara? Kerana ada pengundi minta wang untuk baiki rumah, katanya. Jadi kalau mereka beri, niat. Mana nak nampak, saudara? Itu kata saya. Kadang-kadang jadi terlalu habis. Sebab itu saya kata masih belum henti. Jadi sebab itu, pimpinan veteran UMNO melalui Susah Agungnya Datuk Mustafa Yaakob belum mintalah kalau boleh bahawa ini Tan Sri Hadi ni berhentilah dari mengelirukan ataupun melakukan rosakan kepada akidah pengikutnya dengan mengeluarkan fatwa politik dan menggunakan agama Islam. Jadi selaku Susah Agung veteran Datuk Mustafa Yaakob turut menyifatkan kenyataan haji itu adalah tidak menghairankan kerana dia memang banyak mengeluarkan fatwa politik menggunakan Islam demi mencapai matlamat politiknya. Jadi semua orang masih ingat peristiwa solat dua imam, kahwin imam orang UMNO tidak sah, sembelihan orang UMNO haram, anak dan ibu bapa serta adik-beradik putus hubungan kekeluargaan dan berbagai musibah. Semua itu daripada amanatnya. Dan hari ini beliau mengatakan pula kalau dalam musim pilihan raya ni seandainya ada pemberian wang dianggap sebagai sedekah, boleh pula. Jadi katanya tak peliklah dia buat kenyataan begitu. Bagaimanapun saudara, saya melihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Muhammad Khairuddin. Beliau adalah merupakan bekas setiausaha Majlis Syura Ulama PAS, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali, dan hari ini beliau menjadi timbalan pengurusi kepada Biro Dakwah dakwah ini UMNO. Saudara, dia kata bahawa sedekah pada fakir miskin macam Robin Hood tu halal ke, dia kata. Katanya beliau mengatakan tindakan merompak dengan niat bersedekah kepada fakir miskin seperti Robin Hood adalah tidak halal, atau sebaliknya dalam Islam kesahihan satu amalan bergantung pada dua syarat. Itu niat yang betul dan amalan zahir yang menepati syarak. Itu kata Datuk Khairuddin. Tapi niat boleh menukar status amalan yang harus menjadi sunat, makruh dan haram. Ia dibahaskan oleh ulama ketika menghuraikan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, segala amalan itu berasaskan niat. Itu katanya dalam Facebook, ya. Katanya tanpa menamakan sesiapa, Khairuddin merujuk kepada kenyataan Tan Sri Haji Aidawang lah. Jadi yang dilaporkan berkata pengagihan wang secara sedekah itu tidak melanggar peraturan dan pemberian itu adalah hak orang awam yang ingin memberikan sumbangan. Jadi menurutnya undang-undang telah menetapkan bahawa setiap calon dan wakil calon tidak boleh memberi wang ketika berkempen. Jadi Tuan Haji Hadi dia mengulas buku petisi pilihan raya yang difailkan oleh UMNO Terengganu yang mencabar keputusan PRU15 di kursi Parlimen Marang, Kuala Terengganu dan Kemaman yang dimenangani oleh PAS. Bagaimanapun saudara, saya juga melihat komen kepada timbalan pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya, iaitu Datuk Seri Wan Ahmad Wan Omar. Jadi beliau mengatakan wang yang diberikan kepada pengundi dalam tempoh rasmi berkempen itu dianggap sebagai satu sogokan. Dia belum menegaskan sogokan dengan wang kepada pengundi adalah perbuatan membeli undi dan itu adalah rasuah semasa pilihan raya dan ia menyalahi Seksyen 10 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Ini kenyataan daripada Wan Ahmad Omar, mantan timbalan pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya. Jadi katanya dalam waktu yang sama beliau mengingatkan mana-mana parti politik sama ada PAS atau kumpulan atau individu tidak boleh bersedekah kepada anggota masyarakat. Mereka boleh bersedekah pada bila-bila masa, tetapi mesti dilakukan di luar musim pilihan raya. Apabila memberi wang kepada pengundi,
sebelum atau semasa pilihan raya itu boleh ditafsir sebagai soggokan dan perbuatan rasuah mengikut Seksyen 10 Akta Kesalahan Pilihan Raya. Jadi untuk itu beliau mengesyorkan jika ada mana-mana pihak yang terkilan melihat perkara-perkara soggokan wang untuk membeli undi rakyat dalam pilihan raya, maka kumpullah bukti-bukti dan laporkan kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM. Laporkan juga kepada pihak polis atau Suruhanjaya Pilihan Raya, katanya. Ini keadaan, saudara. Dan saudara, kalau saya ada teman saya, saudara Rozaid Al-Banjari dan tak kiriman awal pagi tadi, dia kata dari segi rekod berhubung tentang rasuah pilihan raya ini, kalau kita ikut rekod mahkamah kes rasuah dalam pilihan raya, terdapat rujukan ataupun presiden yang di mana keputusan pilihan raya itu dibatalkan oleh Suruhanjaya. Kes yang paling terbaru adalah di Cameron Highland pada tahun 2018, di mana kemenangan Barisan Nasional pada pilihan raya 14 telah dibatalkan disebabkan terdapatnya unsur-unsur rasuah, membeli undi dan mempengaruhi undi. Mungkin, Gamak katanya, mungkin inilah sebabnya ia menjadi mimpi ngeri pada lobai-lobai PAS ni. Sebab UMNO sendiri pun dulu kena di Cameron Highland, walaupun bukan calon daripada UMNO, ia calon daripada MIC. Tapi bila Suruhanjaya Pilihan Raya membatalkan kemenangan calon tersebut di Cameron Highland pada tahun 2018, hingga diadakan pilihan raya semula di mana Datuk Ramli bertanding. Jadi keadaan beginilah sekarang, yang saya yakin bahawa ini juga yang menakutkan pimpinan dalam PAS. Akhirnya mereka mengeluarkan kenyataan. Ini keadaannya sebagaimana tersebar dalam video. Nampak ada ahli-ahli mereka yang cuba mempengaruhi pengundi dengan melakukan sumpah dengan nama Tuhan, dengan nama Allah SWT, wakil undi PAS, betul bagi wang. Ini bukti memang tidak boleh disangka bahawa mereka menggunakan wang itu dianggap sebagai rasuah. Macam mana Tuan Haji Hadi mengatakan itu sedekah? Saudara boleh marah pada saya lah, tapi itu keadaannya. Ini saya tak mau membesar-besarkan isu ini, tetapi saya rasa cukup lah, tak payahlah geda-gedakanlah keadaannya. Kalau terbukti bahawa berlakunya rasuah ataupun soggokan masa musim pilihan raya, adukan kat SPRM. Saya yakin benda ini akan berlaku di Gua Musang sebagaimana dikatakan semalam. Ini juga akan berlaku di Marang, ini berlaku di Besut dan sebagainya. Banyak lagi. Saya difahamkan kerana adanya portal satu pelayar mengatakan bahawa dia mencabarlah kerana yang menang daripada Perikatan Nasional 74 kursi itu, apakah semua itu boleh dibawa ke muka pengadilan. Saya katakan tak adalah semua, tapi majoritinya saya menjangkakan tidak kurang daripada 24 kawasan-kawasan ini yang nampaknya ada bukti nyata. UMNO sedang mengumpulkan bahan-bahan dan mereka yang melihat kebejatan ini perlulah tampil ke hadapan untuk kita menyelamatkan demokrasi di negara kita, saudara. Saudara Tekesima Melaka, kalau UMNO bagi duit kat pengundi, boleh pula. Mana boleh yang Cameron Highland, saya katakan tadi, saudara Teksima. Bagi je lalu terus dibatalkan bila dia ada keaduan dan sebagainya. Kita mestilah berlapang dada, bersikap terbuka saudara dalam soal ini. Sebab kadang sekarang ni dah habis dah habis ke duit rasuah halal tu. Saya tak tahulah Saudara Syarif Abdullah. Memang banyak isu ni sekarang, saudara. Saya mengatakan bukanlah kekalahan UMNO Barisan Nasional semata-mata kerana pembelian undi oleh calon-calon daripada Perikatan Nasional. Banyak sebab yang lain. Saya sabar malam mengatakan, jadi saudara tak boleh mengatakan saya ni penjilat. Saya katakan kita harus mengaku juga dalam UMNO sendiri bermasalah apabila pimpinan peringkat akar umbi melakukan sabotaj. Ini dilakukan kerana mereka tidak terpilih sebagai calon. Yang kalau saya ikuti sabar malam saya bercakap dalam live ini, saya katakan saya marah dengan mereka yang tidak pernah berterima kasih kepada UMNO yang selama ini mengangkat mereka sebagai calon wakil rakyat dan menang, dapat jadi timbalan menteri, dapat jadi esko kerajaan negeri, dapat jadi menteri, dia jadi menteri besar. Jadi bila mereka mendapat segala kemudahan, kesenangan ataupun kekayaan, mereka suka. Tapi bila dia lantik orang lain,
Jadi mereka tak mau beri peluang pada muka-muka baru. Saya katakan bahawa dalam pilihan raya lepas adalah agak mustahil bagaimana kesemua calon muka baru ditolak. Ini bagi saya benda yang tak boleh masuk akal. Sebab ini tuntutan akar umbi. Presiden UMNO Datuk Seri Zahid telah pun melaksanakan apa yang diminta oleh akar umbi. Juga dianggap sebagai satu kesalahan. Akhirnya kalah calon-calon kita ni. Ini kerana ada berlakunya sabotaj ataupun sikap tikam dari belakang. UMNO juga sekarang ni sedang mengumpul segala bukti-bukti apabila berlakunya pengkhianatan yang dilakukan oleh warganya sepanjang musim pilihan raya. Saya difahamkan Jumaat mendatang ini Majlis Tinggi akan mengadakan mesyuarat dan Biro Disiplin UMNO sudah pun hampir melengkapkan kertas siasatan. Besar kemungkinan ramai lagi ahli-ahli UMNO yang terpaksa diambil tindakan disiplin. Bagi saya, pembersihan di rumah UMNO ini mesti dilakukan sesegera mungkin. Kalau mereka dilihat sebagai kupang tembaga, kalau dilihat mereka ini sebagai gunting dalam lipatan, kalau mereka ini sikapnya pepat di luar, rencong di dalam, orang ini perlu disingkirkan. Bersihkanlah rumah UMNO ini. Datuk Seri Presiden UMNO tak perlu nak apologetik, tak perlu nak rasa takut, tak perlu nak rasa bersalah. Akar umbi akan berterima kasih pada anda kerana era kepimpinan anda sanggup melakukan pembersihan di rumah UMNO. UMNO perlu dibersihkan. Kita sudah mengalami 2 kali pilihan raya dan 2 kali pilihan raya itu adanya elemen sabotaj. 2 kali pilihan raya kita kalah dan pilihan raya yang lepas kita kena terima hakikat. UMNO dikalahkan dengan cukup memalukan. Cuma dapat 26 kerusi saja yang berjaya dipertahankan. Yang lain semua itu ditumbangkan oleh tangan kita sendiri. Of course, selain daripada itu adanya taburan wang ringgit yang kita lihat. Dan kita juga minta supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang bercakap soal ketelusan, tidak mahu ada ketirisan, bercakap soal rule of law. Jadi kita tak mahu dilindungi siapa saja. Kalau Suruhanjaya Pencegah Rasuah dapat membuktikan ada orang melakukan rasuah, bawa ke muka pengadilan. Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya nak bagi tahu kepada anda bahawa rakyat hari ini menanti tindakan. Kita tahu bukan tindakan Perdana Menteri, tapi tindakan jabatan di bawah anda, iaitu Jabatan Pencegah Rasuah, pihak polis, semua pentadbiran di bawah eksekutif ini di bawah Perdana Menteri. Jadi usahakanlah sebaik mungkin supaya dipercepatkan tindakan itu. Di samping anda cuma menangani masalah yang dihadapi oleh rakyat, menangani masalah perut rakyat, masalah kehidupan rakyat, tapi dalam waktu yang sama derita hati rakyat juga perlu disantuni. Rakyat nak tahu siapa yang melakukan kebejatan, rasuah yang anda sebutkan. Soal 10 bilion ke 20 bilion ke, kita tak ambil kisah. Wak Ima 100 juta pun kalau dia melakukan kesalahan, dia melakukan rasuah, mereka perlu diambil tindakan. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.